Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Al-Baghawi dengan Imam Khatib Tabrizi rahimahumullah ta'ala. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang ke-20. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala. So kalau jumpa mana-mana hadis yang lafaz dia begini, maka ni dipanggil hadis qudsi. Hadis qudsi. So kita ada dari satu sudut lah, kita ada tiga jenis periwayatan. Maksud yang pertama wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membacakannya, maka itu dipanggil Al-Quran, yang mana lafaz dan maknanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz dan maknanya daripada Allah Taala. Maksudnya Allah yang tentukanlah lafaznya. Lafaznya sudah ditentukan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lafaznya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, maka sebegitulah dia diturunkan. Dan kalau kita tengok tafsir dalam ilmu usul tafsir atau ilmu ulumil Quran, maka di situ al-lafzu al-munazzal, lafaz yang diturunkan ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, al-mutahadda bihi, yang dicabar dengannya. Jadi lafaz yang sudah ditetapkan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi makna-maknanya lah, maka itu dipanggil Al-Quran. Dipanggil Al-Quran. Kemudian yang kedua hadis Nabawi. Hadis Nabawi. Hadis Nabawi ini lafaz dan maknanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ilhamnya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Cuma lafaz dan makna itu memang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil hadis Nabawi. Kemudian yang ketiga ni, dia tengah-tengah di antara Al-Quran dan hadis Nabawi, dipanggil hadis Qudsi. Hadis Qudsi. So dalam ilmu mustalah hadis atau ilmu usul tafsir atau ilmu usul fiqh yang membahaskan tentang hadis kursi ini, ada khilaf di kalangan ulama. Cuma saya sebut yang masyhur ajalah, iaitu hadis kursi ini lafaz dari Nabi, makna dari Allah.
So dia tengah-tengah di antara Al-Quran dan hadis Nabawi. Kalau Quran lafaz dan makna dari Allah, hadis Nabawi lafaz dan makna dari Nabi, dan hadis kursi ni lafaz dari Nabi tetapi makna dari Allah. Maksudnya Nabi yang menyusun lafaz tadi, tetapi dengan makna yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Ada khilaf, saya tak nak bahas di sinilah, panjang. Ini yang ilmu mustalah hadis dia bahas, ilmu usul fiqh dia bahas bab ni, atau ilmu ulumul Quran pun dia bahas lah. Jadi di sini saya hanya bagi tahu yang salah satu pendapat yang masyhur saja, beza antara Al-Quran, hadis Nabawi dan hadis Qudsi. So saya ulang balik, Al-Quran itu lafaz dan makna dari Allah. Hadis Nabawi lafaz dan makna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Qudsi ni lafaz dari Nabi, makna dari Allah. Itu satu, tak nak bahas panjang. Itu boleh kitab mustalah hadis bahas panjang bab tu. So bentuk-bentuk hadis kursi beginilah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Taala. Ada juga dalam ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih. Itu pun ada juga lafaz begitulah. Tapi dia punya isi kandungan ataupun matan hadis itu berbunyi semua domernya atau ganti nama dirinya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Di dalam hadis ni Allah Ta'ala berfirman, Kazzabani ibnu Adam. Kazzabani ibnu Adam. Anak Adam telah mendustaiku. So ku tu Allah lah. So bukannya Kazzabani ibnu Adam, anak Adam telah mendustaiku, bukannya Nabi, tapi Allah. Ini sebab ni perkataan Allah, seolah-olah Allah berkata-kata lah, tetapi di sini kan katanya lafaz itu dari Nabi yang menyusun, tapi makna tu dari Allah Ta'ala. So domer tu kembali kepada Allah lah. Domer kembali kepada Allah. Contohnya macam kita baca Quran kan, kita baca Quran, kita kata innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Wih, dia mengaku Tuhan ke? Tak. Bukan, kalau orang tu baca ayat tu dalam surah Taha tu, bukan dia mengaku Tuhan. Dia hanya membaca Al-Quran. Walaupun makna dia innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. So kalau saya baca, bukan saya ni Tuhan, bukan saya ni Allah. Kita hanya baca je. So Nabi yang bersabda. So cuma Nabi ulang balik apa yang makna yang Allah berikan kepada dia dengan lafaz Nabi lah. Kazzabani ibnu Adam, anak Adam telah mendustaiku. Walam yakun lahu zalika. Apa maksud lam yakun lahu zalika ni? Ada banyak makna. Ada ulama yang memberikan makna begitu begini. Cuma yang antara yang maknanya ialah lam yakun lahu zalika. Maksudnya tak sepatutnya dia berbuat begitu. Ataupun tidak benar apa yang dia takzib tu, kazzaban ini mendustakanlah. Maka maknanya tidak benarlah apa yang dia dustakan tu, tidak benar. Maknanya pendustaan dia tu tak betul lah. Ataupun tak sepatutnya dia mendustai aku. Lam yakun lahu zalik. Maksudnya apa yang dia dustakan tu bukan begitu. Itu salah satu makna dia. Maknanya dia mendustakan tu, nantilah dia sebut lah lepas ni apa benda tu, pendustaan yang dia buat tu. Cuma nak bagi tahu maksud lam yakun lahu zalika itu ada beberapa makna. Antaranya maknanya tak sepatutnya anak Adam berbuat begitu, mendustai aku. Ataupun apa yang dia dustakan itu sebenarnya bukan tak seperti itu pun. Itu hanya pendustaan dia saja, hakikat sebenarnya bukan begitu. Itu maksud, antara maksud dia lah. Kemudian wasyatamani ibnu Adam. Wasyatamani ibnu Adam. Anak Adam telah mencela aku. Mencerca atau mencela aku. Walam yakun lahu zalika.
tak sepatutnya dia buat begitu, ataupun apa yang dia cerca-cela itu tak benar lah. Wa amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaan anak Adam tersebut terhadap aku, kata Allah Ta'ala, faqauluhu, maka perkataan anak Adam itu, lan yu'idani kama bada'ani, lan yu'idani kama bada'ani, Tuhan tidak akan mengembalikan aku semula seperti mana dia mula menciptakan aku. Maknanya di sini masih lagi diiktiraf lah. Seolah-olah dia mengiktiraf Allah Ta'ala menciptakan dia. Allah Ta'ala menciptakan dia, kemudian Allah Ta'ala menciptakan dia, kemudian Allah Ta'ala mematikan dia, dan Allah Ta'ala tidak akan mengembalikan dia semula, atau tidak akan menciptakan dia semula setelah dia mati. Maka di sini masih ada pengiktirafan yang Allah Ta'ala itu ciptakan dia dulu. Mana dulu kan dia tak ada, Allah Ta'ala ciptakan dia, kemudian Allah matikan dia. Cuma Allah tak akan kembalikan dia semula. Allah tak akan kembalikan dia semula, tak akan ciptakan dia semula. Pembahasan sangat panjang sebenarnya bab ni. Cuma saya baca dulu hadis, habiskan dulu, nanti saya syarahkan insya-Allah. Kemudian walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya. Tidaklah awwalul khalqi, tidaklah penciptaan yang awal itu, yang pertama itu, yang Allah Taala ciptakan manusia daripada tak ada kepada ada, daripada air mani jadi yang alaqah, jadi mudghah, lepas tu jadi bayi kan. Lepas tu je, lepas jadi bayi, lepas tu lahir jadi kanak-kanak, jadi budak-budak apa ni, remaja, dewasa, tua. Bi ahwana alayya min i'adatihi, lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya. Maksudnya bila anak Adam kata Allah Ta'ala tidak boleh, maksudnya tidak akan menciptakan, tidak akan menghidupkan semula anak Adam yang sudah mati, seolah-olah macam susah lah. Susah. Maknanya dah cipta, lepas tu mati kan, dah reput, dah hancur, tiba-tiba nak hidupkan balik, susah. So Allah berkata apa? Yang awal tu tidaklah lebih mudah daripada apa yang kedua, iaitu yang mengembalikan semula. Maksudnya jangan kau ingat yang awal tu mudah, yang kedua tu susah. Jika tak adalah, tak, maksudnya Allah kata yang awal pun taklah semua tak mudah bagiku. Maksudnya tak mudah bukannya susah. Maksudnya tak ada bezanya, bagi aku semuanya mudah. Nak menciptakan daripada tidak ada kepada ada, penciptaan yang awal manusia kan dicipta daripada tak ada kepada ada. Kemudian setelah tu Allah Ta'ala nak ciptakan dia semula, nak hidupkan dia semula pun dia tak ada bezanya bagi Allah Ta'ala. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada beza, mudah sahaja. Mana tak ada yang ni mudah sikit, yang ni susah sikit, tak ada. Bagi Allah semua sama. Semua makdur, semua makhluk bagi Allah Ta'ala semuanya mudah saja. Seperti Allah Ta'ala, walaisa awlal khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Tidaklah penciptaan awal itu lebih mudah bagiku daripada untuk mengembalikan dia semula. Maknanya jangan kamu sangka dalam aku menciptakan kamu yang buat kali pertama itu lebih mudah daripada untuk aku hidupkan kamu semula, itu agak susah. Tidak. Tak ada yang susah, tak ada yang mudah. Bagi Allah semuanya sama. Bagi Allah semuanya sama. Itu yang pertama. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun celaan ataupun cercaan anak Adam terhadap aku, faqauluhu, maka ataupun iaitu perkataan anak Adam, ittakhazallahu walada. Allah Ta'ala tu ada anak, mengambil anak. Wa ana ahadu, wa anal ahadu, sedangkan aku ini adalah al-ahad, yang maha esa, yang tunggal. As-samadu, tempat bergantung. Allazi lam alid, yang mana aku tidak beranak, walam ulad, aku tidak diperanakkan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidaklah aku ini setara dengan sesiapa pun, ataupun tidak ada sesuatu pun yang setara, sekufu, sama dengan aku.
Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu makna hadis lah, makna hadis. Ini syarah hadis pula. Ini memang panjang lah pasal ni, berkaitan dengan akidah ni. Okey, yang pertama, anak Adam mendustakan Allah Ta'ala. So Allah kata, aku ni kazzabani, ibnu Adam. Anak Adam telah mendustakan aku. Jadi, adakah Allah Ta'ala itu boleh didustai? Maksudnya Allah kena tipu lah. Allah didustakan, Allah didustakan, faham? Mereka mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membuat pendustaan terhadap Allah Ta'ala. Kemudian mereka mencela Allah Ta'ala. So, maknanya Allah tu didustai, Allah tu dicela. So, berlaku ke perkara tersebut? Maka berlakunya hanya di sisi anak Adam saja. Di sisi anak Adam. Sebab apa? Allah Ta'ala tu, dia dipuji ke, dia dicela ke, dia didustai ke, dia ditasdik, dibenarkan ke, tak ada apa-apa perubahan. Tidak ada apa-apa perubahan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada apa-apa perubahan Allah Ta'ala. Sekejap
Assalamualaikum. Maaf ada hajat sikit. Maknanya Allah Ta'ala itu didustai ataupun Allah Ta'ala itu dicela, itu benda itu hanya berlaku di sisi anak Adam saja, di sisi manusia sajalah. Maknanya macam kita kan, kita mendustai seseorang itu, kita menipu seseorang itu, kita mencela seseorang itu, maka kesan dia mana orang itu ditipu dan dicela lah. Dia telah ditipu dan dia telah dicela ataupun dia didustai. Jadi adakah perkara itu berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka itu na'udzubillah mustahil. Kan contohnya dalam ayat Al-Quran Allah katakan yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Allah lah yang menipu mereka. Maksudnya mereka menyangkalah perbuatan mereka itu, mereka mendustai itu akhirnya Allah didustai. Tidak. Benda itu lam yakun lahu kadzalik. Makna benda itu tak jadi seperti itulah. Bila satu manusia mendustakan Allah Ta'ala tu sebenarnya dia mendustakan diri sendiri. Dia mendustakan diri dia sendiri. Dia mencela Allah Ta'ala, sebenarnya dia mencela diri dia sendiri sebenarnya. Dia tak berlaku celaan, pendustaan dan celaan itu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satulah. Okey. Kemudian dia terangkan kan maksud pendustaan ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala hanya mampu menciptakan dia, kemudian setelah dia mati Allah Taala tidak mampu untuk mengembalikan semula. So ada beberapa wajah di sini, iaitu adakah yang dia maksudkan Allah Ta'ala tak mampu nak mengembalikan dia semula. Maksudnya kan sekarang ni yang kita, kalau dia bergantunglah kepada kefahaman orang tu macam mana. Okey, kalau yang memahami bahawa manusia ini kan asalnya daripada air mani, kemudian persenyawaan itu berlaku di dalam rahim ibu dia antara sperma bapa dia dengan over mak dia. Kemudian setelah 40 hari itu berubah, yang dinamakan sebagai nutfah itu akan berubah menjadi alaqah, itu darah. Kemudian daripada darah setelah 40 hari akan berubah menjadi mudghah. Itu dah sebut dalam hadis. Itu dalam hadis pun ada riwayat. Mungkin kita akan baca juga hadis ni kemudian. Kemudian setelah itu ditiupkan roh. Akan ditiupkan roh setelah 4 bulan, 3 kali 40 hari, 120 hari, lebih kurang 4 bulan lah. Akan ditiupkan roh, mana jadilah dia hidup sebagai janin atau bayi dalam perut. Setelah 9 bulan, mak dia akan lahirkan dia di dunia. Lepas tu jadi daripada bayi dia jadi kanak-kanak jadi remaja jadi dewasa jadi tua, lepas tu mati. Kan? Jadi dia kata Allah tak mampu nak buat benda tu semula. Itu yang dia maksudkan. Maknanya dia kata bila dah mati, dah tua, dah mati, dah tanam. Bila tanam mati ni kan roh dicabut daripada badan. Bila mati roh dicabut daripada badan, maka mati, jasad ditanam dalam tanah. Bila jasad ditanam dalam tanah, kalau jasad selain daripada jasad para nabi, para syuhada itu dia akan hancur lah. Dia akan hancur. Itu memang jelas lah, maknanya kalau kita korek kubur yang 200 tahun misalnya kan, kadang-kadang hancur. Jadi sebenarnya pembahasan tentang ni dibahas dalam akidah. Dalam akidah bab sam'iyat. Cuma saya sentuh sikit-sikit lah insyaAllah. Jadi maka dia kata Allah tidak akan mampu mengembalikan aku, itu maknanya dalam seperti mana yang Allah Ta'ala buat tu. Maknanya takkan Allah Ta'ala nak kembalikan dia jadi bukan balik sperma dia sendiri, dia jadi sperma, lepas tu bercantum balik dengan over mak dia, kemudian ada dalam perut ibu dia. Maka seolah-olah Allah Ta'ala nak kena ulangkan balik alam ni semula. Dunia ni dia akan diulang semula. Manusia pertama yang akan diciptakan Nabi Adam. Daripada Nabi Adam lahirlah anak dia Habil Qabil, terus keturunan-keturunan dia, barulah manusia tu lahir. Itu ke yang dimaksudkan? Faham tak? Maksudnya Allah Ta'ala tak mampu untuk menciptakan dia semula. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak menciptakan dia semula, maka Allah Ta'ala kena ciptakan mak ayah dia dulu.
Kalau mak ayah dia pun dah mati, nak ciptakan mak ayah dia, kena cipta nenek dengan datuk dia dulu. Nenek dengan datuk lah Allah nak cipta, Allah kena cipta bapa dan mak kepada nenek dan datuk dia. Kemudian dah bapa kepada mak dan akan berterusan lah, maknanya Allah Ta'ala kena ulang semula. Allah Ta'ala kena ulang semula, cipta balik Nabi Adam dulu. Nabi Adam akan kahwin dengan Siti Hawa, akan melahirkan Habil Qabil, lahir itu ikut giliran lah. Ikut giliran. Dia kata itu mustahil. Dia kata Allah tak boleh buat macam tu. Itu satu. Itu salah satu wajah. Atau wajah yang kedua, iaitu maknanya selain daripada tadi, takkan tiba-tiba je Allah nak wujud dengan aku daripada tulang belulang aku yang hancur ni, takkan tiba-tiba je aku wujud. Maka mustahil Allah Ta'ala buat macam tu. Yang pertama tadi pun lagilah mustahil kan, nak kena hidupkan satu persatu Nabi Adam dulu, lepas tu Nabi Adam lahir, tunggu masa lah. Tunggu masa mana ulang balik, mana dunia ni akan diulang semula. Kalau Allah Ta'ala nak wujudkan dia, Allah Ta'ala kena ulang balik dunia ni, kan? Jadi di sini dikatakan mustahil lah menurut dia. Ataupun dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain pun mustahil. Maknanya contohnya dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebutkan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Kami beri perumpamaan orang yang lupa akan penciptaannya. Qala man yuhyil 'izam, mereka mengatakan, dia mengatakan bahawa siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang wa hiya ramim, yang sudah hancur luluh. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya semula ialah yang menciptakan kamu pada kali pertama itu, iaitu Allah. Wa huwa bi khalqin alim, sedangkan dia Allah Ta'ala itu sangat mengetahui di dalam penciptaan. Maknanya di sini mana tulang-tulang hancur tu Allah cantumkan balik, betul, tiupkan roh ke macam mana? Itu ke yang didustakan. Jadi kata syarah di sini, kata ulama, apa saja bentuk pendustaan dia itu sebenarnya Allah mampu buat. Ini Allah Ta'ala mana walam yakun kadzalik, tu maknanya walam yakun lahu kadzalik, maksudnya nak bagi Allah Ta'ala nak beritahu sebenarnya dalam apa bentuk sekalipun Allah Ta'ala mampu buat. Sekiranya Allah nak buat balik, nak ulang balik dunia ni kan dah hancur kiamat, tiba-tiba Allah ulang balik, cipta balik Nabi Adam, cipta balik Habil Qabil, labuda iklimah, lahir balik Nabi Nuh, dan seterusnya. Benda kalau Allah nak buat begitu pun boleh. Pun boleh, tak susah bagi Allah, tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya yang kita belajar dalam akidah bukan begitulah. Menghidupkan semula itu bukan dengan cara yang begitu. Cara-cara yang dibahaskan dalam kitab akidah, iaitu ada dua pendapat di sini. Di sini ada dua pendapat lah. Sebab apa? Kebangkitan semula ini, maksudnya yang dimaksudkan anak Adam tu mendustakan Allah Ta'ala yu'iduni ni, yu'idani itu maksudnya dia mendustakan manusia ni akan dihidupkan semula. So dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga akidah Islam lah, iaitu setelah dunia ini dikiamatkan oleh Allah Ta'ala, dihancurkan oleh Allah Ta'ala, maka panjang cerita dia. Ringkasnya maknanya apabila malaikat Israfil meniup sangkakala dengan tiupan yang pertama, maka hancurlah dunia ini, alam semesta ini, kecuali beberapa makhluk. Kecuali beberapa makhluk. Sebab dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa illa man sya'allah. Apabila ditiupkan sangkakala itu, maka akan hancur, binasa, pengsan, mati dah segala yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. So ulama dalam kitab akidah mengatakan ada beberapa lah, seperti syurga tidak akan musnah, neraka tak musnah, bidadari dalam syurga tak musnah, aras tak musnah, kursi tak musnah, lauhul mahfuz tak musnah, qalam tak musnah. Okay. Roh manusia ni, roh manusia musnah ke tidak? Kemudian jasad manusia musnah lah, dah tentulah jasad manusia ni kan hancur kan, bila ditanam di tanah hancur, kecuali jasad para nabi dan jasad para syuhada. Dan ada setengah mengatakan sebahagian para solihin pun tak hancur jasad dia.
Okey, bila kiamat berlaku, Allah Ta'ala dah arahkan Israfil tiup sangkakala yang pertama. Bila Allah hancurkan alam semesta ini, kecuali beberapa perkara yang saya sebutkan tadi, adakah dia hancur dan hilang? Hancur, hilang, lenyap. Hancur, hilang, lenyap lah, kosong lah. Yang ada hanya syurga, neraka, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam dan sebagainya. Ataupun dia hancur, tak hilang. Maknanya bumi hancur, matahari hancur, bulan hancur, semua planet hancur, semua bintang hancur. Semuanya hancur, tapi hancur ada sisa-sisa dia lah. Ada sisa-sisa dia. Contohnya macam kita ambil apa? Kita ambil biskut, kita hancurkan. Kita ambil biskut kan, ambil biskut 5-6 keping, kita hancurkan. So hilang ke biskut tu? Biskut tu tak hilang, biskut tu hancur. Biskut tu hancur. Kan? Jadi ulama khilaf di sini. Adakah Allah hancurkan alam semesta ni hilang? Allah hilangkan, lenyapkan, Allah fanakan, atau hancur tetapi dibiarkan bertaburan. Sisi-sisa kehancuran itu dibiarkan bertaburan di alam semesta ni. Kemudian Allah Ta'ala akan hidupkan balik malaikat Israfil, maka malaikat Israfil akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan meniup semula tiupan yang kedua. Summa nufikha fihi al-ukhra. Kemudian akan ditiup sangkakala dengan tiupan yang kedua, fa izahum qiyamun yanzurun. Maka di situ manusia akan dibangkitkan semula daripada kuburnya. Mereka akan berdiri di depan Allah di padang mahsyar menunggu untuk dihisap dan seterusnya lah. So jadi sekarang ni dan tempoh dia 40 tahun. Dalam hadis kata 40 tahun, ada yang kata 40,000 tahun, macam-macam lah. Maknanya ada yang kata 40 tahun akhirat. Maksudnya sehari sama macam 1000 tahun. Kalau 40 tahun tu tak tahulah berapa lama. Jadi ada dua pendapat di sini. Maknanya pendapat yang pertama hilang, hancur dan hilang. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan semula, maknanya Allah Ta'ala wujudkan balik. Mula-mula wujudkan alam semesta, wujudkan bumi, kubur-kubur lah. Bumi yang mana tertanamnya jasad-jasad manusia. Termasuklah yang manusia yang dipanjang nak bahas ni. Manusia itu kalau manusia yang jasadnya dibaham oleh binatang, dimakan oleh ikan jos, ikan jerung, dimakan oleh rimau misalnya, ataupun yang berkecai kena bom hancur, ataupun mayat yang dibakar kan. India Hindu kan, dia bakar jasad tu jadi abu. Betul, abu tu dibuang dalam sungai sungai Ganges ke apa tak tahulah. So macam mana Allah Ta'ala wujudkan balik semua tu? Itu yang menjadi persoalan dalam akidah lah. So ada dua pendapat. Satu pendapat kata hilang, Allah Ta'ala wujudkan semula balik. Pendapat yang kedua mengatakan Allah hancurkan tapi tak hilang. Maksudnya serpihan-serpihan hanya kehancuran tu ada sehingga menjadi jauharul fard. Jauharul fard tu maknanya single particle atau single atom lah kalau nak kiaskan. Kalau kita nak kiaskan seperti single atom, dia panggil jauharul fard. Maknanya seluruh jisim di dalam alam semesta ni kan berasal daripada jauharul fard. Manusia ke binatang ke pokok ke apa sajalah, dia berasal, dia punya juzuk dia yang paling kecil tu dia panggil jauharul fard. Maknanya Allah Ta'ala hancurkan semuanya jadi jauharul fard, tapi tak hilang, dibiarkan berbaki. Kemudian bila ditiupkan sangkakala yang kedua, maka semua jauharul fard tu akan bercantum semula, akan menjadikan semua yang ada. Tapi memang ni di luar akal kita lah untuk kita faham macam mana kan. So kita dibangkitkan semula tu ketika kita muda ke, tua ke, atau macam mana ke. Sifat kita yang kita dihidupkan tu, sifat kita masa tu ada janggut ke tak ada janggut. Cuma ada riwayat mengatakan bahawa dia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan atau berkhatan. Maksudnya tak sunat lah orang Melayu panggil. Itu ada riwayat. Tapi rambut panjang ke pendek ke, beruban ke, janggut, misai, itu semua tak ada riwayat lah yang sahih yang menunjukkan keadaan manusia dibangkitkan. Saiz badan dia besar mana? Maknanya Nabi Adam dengan ataupun zaman-zaman dulu punya orang kan 60 hasta besar dia. Kalau kaum Iram tu, kaum Ad tu kan, kaum Nabi Saleh tu besar, kita ni kecil. Adakah dibangkitkan sama saiz ataupun mengikut saiz masing-masing ketika dibangkitkan tu umur berapa? So orang yang mati, ada yang mati umur setahun, bayi kan mati umur setahun, ada yang mati umur 2 tahun, mati umur 10 tahun, mati umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. So kalau dibangkitkan tu
Dalam umur berapa? Umur sama ke? Atau ketika umur dia mati ke? Atau macam mana? Saiz badan macam mana? Itu Allah Ta'ala a'lam. Tak tahulah. Tak ada dalil yang jelas. Semua kita wajib beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan membangkitkan semula, akan menciptakan seluruh makhluk yang ada kaitannya lah dengan hisab dan mizan. Iaitu semua manusia dan jin tu pasti. Binatang ada sebahagian binatang akan dibangkitkan juga untuk Allah adili juga binatang. Nak tunjuk betapa adilnya Allah Ta'ala ni, dia akan wujudkan ataupun hidupkan semula binatang. Akan disuruh, misalnya binatang itu ditanduk di dunia tanpa sebab, maka Allah Ta'ala akan suruh yang ditanduk itu akan menanduk semula binatang yang menanduk dia di dunia. Kalau dia tak ada tanduk, akan diberikan tanduk. Maka setelah itu Allah kata kunu turaba, jadilah kamu semua ni turaba, debu-debu pasir, habis hilang. Sampai tahap macam itulah. Maka disiapkan, dibangkitkan padang mahsyar, maka semuanya akan bangkit. Dan ada banyak pula pembahasan dia panjang. Ada yang mengatakan bahawa seluruh jasad manusia ni akan hancur kecuali tulang ajbuz zanab. Kecuali tulang ajbuz zanab itu tidak hancur. Macam-macam pendapat lah. Jadi di sini kesimpulannya, yang anak Adam itu dustakan itu sama ada dia dustakan wajah yang pertama tadi ke, atau dia dustakan wajah yang kedua ke, apa saja bentuk pendustaan itu semuanya tidak benar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk buat macam mana bentuk sekalipun, macam mana wajah sekalipun, macam mana cara sekalipun, Allah mampu untuk mewujudkan semula makhluk yang telah dihancurkan, dikiamatkan, sama ada dihilangkan wujud kembali ke, ataupun tak hilang, hancur jadi Jauharul Farq, dicantum semula jadi ke. Semuanya sama bagi Allah, tidak ada yang mudah, yang susah, dan tidak ada penisbahan mudah atau susah bagi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak cipta, dia akan ciptakan. Macam mana cara sekalipun, dia tetap mampu untuk menciptakan. Sama saja penciptaan awal dengan penciptaan kedua ke, ketiga ke, keempat ke, bagi Allah tak ada beza. Faham Jadi maknanya anak Adam yang mengingkari perkara tersebut, maka dia telah mendustakan Allah Ta'ala. Bila dia mendustakan Allah Ta'ala ni, maka akidah dia itu ada masalah lah. Maksudnya kalau betul-betul dia mendustakan begitu, maka dia boleh jatuh kafir lah kalau umat Islam lah. Di sini Allah Ta'ala tak kata umat Islam, Allah Ta'ala kata anak Adam. So kebanyakannya yang menafikan ni memang orang kafir lah, orang kafir. Sebab umat Islam wajib beriktikad. Umat Islam wajib beriktikad bahawa kita akan dibangkitkan semula kan. Beriman kepada hari kiamat itu termasuklah di bawah cabang beriman kepada hari kiamat itu ialah manusia akan dibangkitkan semula. Dan benda ini jelas disebut dalam Al-Quran, bukan satu ayat, dua ayat, tetapi banyak ayat. Maka siapa yang mendustakannya boleh jadi kafir. Boleh jadi kafir, na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak Adam telah mencela aku dengan mengatakan apa? Iaitu ittakhazallahu walada. Dia kata aku ni ada anak. So itu satu celaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dah kira syirik lah. Memang ini satu perbuatan yang mengatakan Allah ada anak, seperti orang Nasrani kata Nabi Isa tu anak Allah. Kemudian orang Yahudi kata Nabi Uzair itu anak Allah. Ini memang syirik taba'id dia panggil. Syirik taba'id. Jadi itu bentuk celaan terhadap Allah Ta'ala. Tetapi lam yakun lahu kadzalik, maksudnya apa yang dicela itu tak seperti mana yang dia sangka lah. Maknanya tidak seperti apa yang dia cela itu. Dan Allah jawab wa anal ahadus samadu, dan aku ni adalah ahad. Ahad ni esa tunggal. Di sini kalau nak bahas tentang esa tunggal di sini panjanglah, itu dalam akidah. Insya-Allah dalam akidah sifat wahdaniyah ataupun ahad itu akan dibahas dalam akidah. Panjang, maknanya kesimpulannya ataupun yang wajib kita i'tiqadkan di sini, Allah tu ahad dari segi zat, dari segi sifat dan dari segi af'alnya. Maka di situ kan menafikan kam muttasil dan munfasil fi zat, menafikan kam muttasil dan munfasil fi sifat, dan juga menafikan kam munfasil fi sifat. Itu bab ahad lah dibahas dalam akidah.
Betul ke orang murtad tak memadai dengan mengucap tapi kena ada tambahan nak masuk Islam semula? Kalau dia syahadah tu masuk Islam lah tu. Bila dia bersyahadah itu masuk Islam. Cuma dia ada khilaf itu kepada beberapa orang lah. Beberapa orang dalam kitab fiqah tu dia dibahas. Maknanya ada sebahagian ulama berpendapat maknanya dia kena mendustakan apa yang selama ni dia benarkan. Contohnya orang yang dia mengatakan Allah Ta'ala itu memang Tuhan yang satu, tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, tetapi dia menganggap bahawa syariat-syariat seperti syariat Nabi Isa masih valid. Syariat Nabi Isa masih valid, syariat Yahudi masih valid, masih boleh dipakai. Maka dia akan masuk Islam, beriman, tapi dia nak amalkan syariat Nabi Isa atau nak mengamalkan syariat Yahudi, itu tak boleh. Itu kalau itu yang dia punya situasi dia perlu nafikan. Itu menurut sebagian ulama. Sebagian pendapat ulama, kalau itu dia punya situasi dia, maka dia perlu menafikan syariat Nabi Musa dan Nabi Isa kan, dengan itu sudah dimansuhkan, maka dia perlu berpegang kepada syariat Islam. Dia maksudnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum orang kata dia tahu bila dia mati sebab dia belajar ilmu itu? Saya dengar orang tu bercakap orang dulu banyak macam tu. Apa hukum orang kata dia tahu bila dia mati sebab dia belajar ilmu itu? Tak faham soalan. Apa hukum orang kata dia tahu bila dia mati sebab dia belajar ilmu itu? Ilmu apa tu? Tak faham soalan. Orang yang kata dia tahu bila dia mati sebab dia belajar ilmu itu, ilmu apa maksud dia? Dia belajar ilmu tahu bila tarikh mati. Dia belajar ilmu tahu bila tarikh mati. Itu tak boleh. Ilmu menilik nasib ni tak boleh. Boleh membawa kepada syirik juga tu. Menilik nasib, maksudnya menilik tarikh mati itu. Itu yang maksud saya tak tahu lah. Itu kan yang kamu maksudkan. Dia belajar satu ilmu, kata orang ni akan mati bila, orang ni akan, itu tak boleh. Itu kalau dia beriktikad maka boleh jadi kufur juga tu. Tapi kalau tak iktikad, maknanya dia fasik lah. Kalau tak iktikad dia fasik. Tidak ada yang mengetahui. Kan ada 5 perkara yang tidak diketahui, hanya Allah Ta'ala sahaja. Ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kan ada ayat Quran tu mana tidak ada satu orang pun tahu esok apa dia nak buat, bukan mati, esok apa dia nak buat pun dia tak tahu. Dan di manakah dia akan mati, ataupun maksudnya bila dan di mana, dua-dua sekali. Bila mati itu kan melibatkan bila dengan di mana. Tak ada siapa yang tahu. Bahkan ulama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu 5 perkara tersebut. Maknanya ada 5 perkara gaib yang hanya Allah saja tahu. Sama ada Nabi Muhammad pun tak tahu. Ada yang kata Nabi Muhammad tahu, ada yang katalah pendapat. Ada khilaf di situ. Tapi yang kata 5 ini, ada 5 perkara itu, turun hujan, apa yang berada di rahim, kan. Kemudian bila masa nak kiamat, kemudian bila orang tu nak mati, di mana apa dia nak buat besok. Itu 5 perkara gaib ni hanya Allah Ta'ala yang ketahui. Jadi kalau orang yang mempelajari itu, tengoklah setakat mana dia, sama dia boleh jadi fasik atau boleh jadi kafir juga tu. Bahaya kalau ilmu menilik nasib ni. Bahaya. Dia boleh jadi, tengok keadaan macam mana. Dia i'tiqad dia. Kalau ni hanya sekadar dia percaya macam tu saja, itu boleh jadi fasik lah. Tapi kalau dia beriktikad betul tu, boleh jadi fasik, boleh jadi kufur tu. Ilmu tahu bila tarikh mati
Menyalahi Al-Quran. Kalau dia menafikan Al-Quran, kufur lah. Allah kata kan, ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun akan mengetahui ya, di mana dia nak mati. Bila di mana tu maksudnya bila sama. Sebab bila dia mati akan melibatkan tempat dan masa. So bila Allah Ta'ala kata tak ada siapa pun tahu, tapi dia kata dia tahu. Dia belajar daripada siapa? Sebenarnya dia ditipu je tu. Syaitan tipu dia, iblis tipu dia, jin tipu dia. Tak ada siapa pun tahu. Bahkan malaikat pun tak tahu selagi belum sampai masanya. Bila sampai masanya satu anak Adam tu nak mati, barulah malaikat yang ditugaskan di Lahul Mahfuz itu, dia akan bawa maklumat tu diberikan kepada malaikat yang akan mencabut nyawa. Pergi. Maknanya sampai masa anak Adam tu akan mati hari ni, kau pergi cabut nyawa dia. Maknanya sebelum tu dia pun tak tahu orang tu bila nak mati. Faham? Semacam mana dia boleh tahu, malaikat pun tak tahu. Faham Kalau dia belajar tu dengan dia menafikan Quran, itu boleh jadi kufur tu. Sebab Quran kata tak ada siapa pun tahu. Itu Quran. Tapi kalau dia hanya belajar tapi tanpa dia menafikan Quran apa semua, dia jahil lah, dia tak tahu ada Quran kata macam tu, dia fasik lah. Dia fasik tak sampai kufur. Tapi bahaya lah, boleh bawa sampai kufur. Okey. Lam alid walam ulad. Dia kata orang dulu memang betul berlaku tarikh dia cakap. Kebetulan dia tak tahu, cuma dia rasa macam doktor kan. Doktor tahulah, doktor kamu ni lagi nama kamu paling lama pun boleh hidup 6 bulan. Itu berdasarkan sebab-sebab kebiasaan. Itu lain. Itulah lain. Contohnya orang tu dah umur 100 tahun. Kamu ni tak lama lagi nak mati. Itu bukan bermaksudnya menilik nasib. Itu andaian-andaian kerana kebiasaan. Contohnya ada orang sakit kanser tahap yang keempat, tahap yang kelima ke tak tahulah, tahap yang paling tinggi sekali. Mesti doktor kata kamu ni tak lama dah. Maknanya berdasarkan pengalaman, maka dia tahu dia tak lama lagi nak mati, lagi 3 bulan, lagi 6 bulan. Ataupun ada setengah-setengah orang yang soleh. Orang yang soleh ni dia diberi ilham oleh Allah Ta'ala supaya dia buat persiapan. Dia dah rasa tak lama lagi dia nak mati dah. Allah bagi satu rasa, bukan Allah Ta'ala bagi tahu kau nak mati bila. Dia dah rasa dah. Macam Imam Ghazali kisahnya, dia dah rasa dia nak mati, dia dah buat siap-siap dah. Itu lain lah, itu wali Allah. Macam Nabi sendiri lah, Nabi tahulah dia nak mati bila. Jibril datang siap ketuk, Jibril siap minta izin lagi. Wahai Muhammad, kalau kau izinkan, aku akan cabut nyawa. Kalau tak, aku akan minta kepada Allah Ta'ala supaya ditangguhkan, dia beri tempoh lagi. Jadi itu bukan bermaksudnya dia tahu, maknanya dia tahu tarikh nak mati tu pada jam sekian, hari sekian ke. Itu tak ada siapa pun tahu. Kecuali ada setengah-setengah orang itu dia dapat rasakan. Mana Allah Ta'ala bagi rasa kat dia dah nak mati dah. Kan? Buat perangai pelik 40 hari sebelum dia mati, dia akan buat perangai pelik. Itu kan kepercayaan orang tua-tua. Itu mungkin kebetulan sajalah. Kebetulan saja. Selalunya benda tu jadi bila dah mati. Oh, patutlah aku tengok dia sebelum ni dia macam je pelik. Bila benda tu mati, jadi. Lepas tu baru, aku nampak lah 40 hari sebelum tu dia macam sikit. Tanda nak mati tu. Itu kebetulan je pun. Cuma kalau tak mati, kenapa tak cakap macam tu? Ya alamak, dia tak mati lah. Dia buat benda pelik tapi tak mati. Faham? Dia ada beza lah tu kalau memang betul-betul belajar, tengok tapak tangan, tengok kau ni umur kau ni akan mati dia pula, itu tak boleh lah. Ini kalau ada rasa dah nak mati dah, atau macam penyakit kanser atau penyakit apa ke, penyakit jantung yang kronik, doktor kata ni tak lama lah. Ini dalam paling lama boleh hidup 3 bulan betul-betul. Tapi berlaku tak semua, ada yang betul mati. Ada yang tak mati-mati hidup, ada yang lebih cepat pada tu mati pun ada. Dia maksudnya di sini secara tepatnya tak ada siapa pun tak tahu. Lam alid walam ulad walam la yakun li kufuwan ahad. Ini pun ayat akidah juga ni. Maksudnya ayat-ayat yang menafikan sekutu bagi Allah,
menafikan hudus bagi Allah Ta'ala. Maksudnya kalau Allah beranak dan diperanakkan, maknanya Allah tu hudus, benda yang baru, hadis, bersifat hudus. Maka itu mustahil kerana Allah Ta'ala itu bersifat qidam, dia qadim. So tidak adanya dia beranak dan diperanakkan, itu adalah ciri-ciri hawadis. Dan kita baca Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Walam yakun li kufuwan ahad, itu pun mukhalafah lil hawadis. Tidak ada yang setara sama dengan Allah Ta'ala, sama dengan makna laisa kamislihi syai'. Itu pembahasan panjang dalam akidah lah. Ada kuliah akidah kan, kuliah akidah Tahawiyah tu start tasrul. Jadi boleh dengar situ. Saya nak bahas boleh. Kalau nak dengar saya punya akidah, join grup saya. Grup saya kuliah Maulana Ihsan. Itu ada memang saya bahas akidah lah di situ. Sekarang ni saya baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Imam Ghazali. Sebab ni hadis, bila belajar hadis ni dia kena luas. Kalau hadis tu menerangkan bab akidah, kita bahas akidah lah. Kalau hadis tu menerangkan bab fiqah, kita kena bahas fiqah. Kalau hadis tu terang bab tasawuf, kita bahas tasawuf. Tapi secara ringkas, secara ijmali lah. Kalau nak detail, nak terangkan ahad itu, somad itu, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu 3-4 jam tak selesai tu. Kalau nak bahas tentang makna walam yakul lahu kufuwan ahad saja, daripada situ dah main makan sejam 2 dah tu. Ini secara ringkas, secara ijmalinya, di sini Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis, dia tak sama dengan benda baru. Semua itu adalah ciri-ciri kebaharuan yang mustahil dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Satu lagi hadis, wa fi riwayatin Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, amma syatmuhu iyaya. Adapun maknanya dalam riwayat Ibnu Abbas di sini, iaitu riwayat Imam Bukhari, tadi kan dia kata muttafaqun alaih, hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi di sini ada satu lagi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada sikit perbezaan. Dia kata amma syatmuhu iyaya faqaluhu li waladun. Adapun celaan anak Adam terhadap aku ialah perkataan anak Adam itu li waladun, aku ada anak, bagiku anak. Wa subhani, maha suci aku, an attakhiza sahibatan aw walada, untuk aku ambil isteri dan anak. Maha suci aku maknanya tak mungkinlah, mustahil aku ini ada isteri dan ada anak. Rawahul Bukhari, dalam riwayat Bukhari dia sebut ada beza sikit lah. Tadi kalau riwayat tadi kan muttafaq Bukhari juga, Bukhari Muslim. Maksudnya riwayat yang lain dia agak panjang sikit. Dia kata lam alid walam ulad. Kemudian walam yakun li kufuwan ahad. Dalam riwayat yang ni dia kata li walad, subhani an attakhiza sahibatan aw walada. So maknanya je samalah. Kemudian yang kedua, hadis yang ke-22. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'dhini ibnu Adam. Ini pun hadis kursi juga, tapi dia tak sebut dia punya qala Allah taala tu. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Anak Adam telah menyakitiku, maksudnya hadis kursi ni Allah Taala. Wa yasubbud dahra, dan dia telah mencela mencaci ad-dahra. Dahra tu masa lah. Dahra ni masa yang panjang, sama ada tempoh alam ini ataupun masa tu sendiri. Wa anad dahru, ini yang masalah ni. Wa anad dahru, dan akulah masa itu. Allah tu masa ke? Ini dipanggil hadis mutasyabihat. Hadis mutasyabihat. Biyadi al-amru, di situ dia menjelaskan. Tapi masih mutasyabihat lagi, dia kata biyadi amru. Biyadi mana di dalam tanganku, di dalam genggamanku, di dalam kekuasaanku, al-amru segala urusan, segala perkara. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam.
Jadi kalau golongan-golongan yang Wahabi misalnya yang ambil makna secara literal, secara zahir, Allah ada tangan, tu je lah. Allah ada tangan dan Allah Ta'ala itu sakit hati. Sebab apa? Di sini kan Allah kata yu'zini ibnu Adam. Kalau orang menyakiti kita, kita kan sakit hati. Orang cela kita, kutuk kita, kita sakit hati. Apa itu sakit hati? Berubah hati kita jadi sakit hati. Saya tak boleh nak jelaskanlah sakit hati itu apa, tapi semua orang pernah sakit hati, dia tahu macam mana rasa sakit hati itu, betul? Jadi adakah Allah Ta'ala sakit hati? Allah ada hati, Allah tu boleh disakiti, mustahil. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu boleh disakiti. Jadi hadis seolah-olah menunjukkan Allah Ta'ala tu sakit hati bila anak Adam mencela masa. Patutlah kata pula, ya, wa ana dahru. Dia bila dia kata muhkam, tanya dia ada Quran dan hadis ke kata muhkam. Mudah je kalau Wahabi kata muhkam, tanya dia mana dalil Al-Quran kata ayat Quran itu muhkam, ayat yang mutasyabihat. Kemudian hadis Nabi, ada Nabi kata hadis aku ini muhkam, hadis ini aku ni mutasyabihat. Tanya dia, sebab dia kan ikut Quran hadis je. So kita tanya dia, Nabi ada sebut ke hadis ni muhkam? Tanya dia. Lepas tu dia akan tanya balik kita, ada ke Nabi kata ni hadis ni mutasyabihat? Kita kata kita memanglah ijtihad. Kita memang ta'wil dan ijtihad. Engkau katakan ikut Quran hadis, engkau tak boleh pakai qaul ulama. Engkau ikut Quran hadis saja. Kalau engkau kata ulama, engkau kata ayat hadis ni hadis muhkam, ayat ni ayat muhkam, kami pun kata ulama kami kata ayat ni mutasyabihat, ayat hadis ni hadis mutasyabihat. Apa ulama engkau je betul? Kita tanya dia dalil Quran hadis. Kan dia orang ni kan Quran hadis. Kita tanya dia, ayat Quran ni kita kata ayat mutasyabihat, hadis ni ayat mutasyabihat, tapi dia kata muhkam. Kita tanya dia, mana Allah kata ke ayat ni muhkam? Nabi kata ke hadis ni muhkam? Kalau ada bab sini dalil. Nabi pun tak kata itu muhkam ke, Nabi pun tak kata itu mutasyabihat. Allah pun tak kata itu muhkam ke, Allah pun tak kata itu mutasyabihat. Cuma Allah bagi tahu ada hadis, ada ayat Quran yang muhkam, ada ayat Quran yang mutasyabihat. Mana satu ayat yang muhkam, mana satu ayat yang mutasyabihat, Allah tak bagi tahu. Nabi pun tak bagi tahu mana satu hadis yang muhkam, mana satu hadis yang mutasyabihat. So kalau kau kata tu ayat tu muhkam, hadis tu muhkam, apa dalil dia? Bak sini dalil. Tak nak pakai qaul ulama. Dalil Quran, dalil hadis yang mengatakan ayat Quran ni muhkam, ayat hadis ni muhkam. Bagi dalil. Kau tak pakai kan kau ulama. Kalau dia kata ini ulama kami kata, kalau ulama kau kata ayat tu muhkam, hadis tu muhkam, ulama kami kata ayat tu mutasyabihat, hadis tu mutasyabihat. So sekarang ni ulama kau betul ke ulama kami betul? Lepas tu apa dalil kata ulama engkau betul? Dalil mengatakan ulama kami salah. So minta ada Quran hadis yang mengatakan bahawa mana firman Allah Ta'ala kata ulama engkau yang betul, ulama kami salah. Hadis Nabi kata ulama engkau yang betul, ulama kami salah. Dalil Quran hadis. Minta dia. Kalau dia boleh kata ayat tu muhkam, kita boleh kata ayat tu mutasyabihat. Betul? Oh, dia cakap semua betul, kita cakap semua salah. Faham? Tak payah pedulikan dia orang ni. Dia orang tu jahil. Itu belum kita bahas sikit. Nak tanya apa wajah muhkam? Apa wajah muhkam? Kami ada wajah yang mutasyabihat, kami boleh bagi dalil ayat ini adalah mutasyabihat dan hadis ini mutasyabihat. Engkau kata ayat ni muhkam. Apa dalil engkau? Apa hujah engkau? Kau dalil memang tak ada lah. Confirm tak ada dalilnya. Allah Rasul tak bagi tahu pun ayat Quran mana muhkam, mana mutasyabihat. Nabi sendiri pun tak bagi tahu mana muhkam, mana mutasyabihat. Okey, hujah engkau mengatakan muhkam apa dia? Bagi kami nak dengar sikit. Kami ada hujah dia ni mutasyabihat sekarang ni. Kami ada hujah ayat ni mutasyabihat. Kami ada hujah ayat ni muhkam. Kami ada dhabit, kami ada mi'yar, kami ada kaedah untuk bagi tahu mana satu ayat muhkam, mana satu hadis muhkam, mana satu ayat mutasyabihat, mana satu hadis mutasyabihat. Engkau datang ke sini hujah engkau, nak dengar tengok. Itu aja. Akhirnya dia tak boleh buat apa pun. Kononnya dah Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Pakai juga qaul ulama dia. Sama je kita pun Quran hadis, kita pakai pendapat ulama kita. So macam mana boleh tiba-tiba engkau yang betul, kami salah?
Siapa yang bagi tahu engkau betul? Allah Taala bagi tahu. Engkau betul. Malaikat datang bagi tahu engkau yang betul, dia orang salah. Engkau yang perasan kau betul, kau perasan. Kalau engkau boleh perasan kau betul, kami tak boleh perasan kami betul. Kalau engkau rasa kami salah, kami tak boleh rasa engkau salah. Engkau aja betul. Allah dah bagi tahu engkau yang akan betul. Malaikat bagi tahu engkau yang betul. Mana engkau tahu engkau betul? Tanya dia balik. Faham? Mudah je nak hadapi Wahabi ni. Dan dia tak ada hujah pun. Dia tak ada hujah. Hujah dia semua safsatah. Hujah dia semua bodoh. Semua hujah tak betul ni. Faham Jadi biadi al-amru maksudnya ala orang Melayu kan. Orang Melayu kan tanya kan, kau dah kahwin belum? Belum lah, aku tak tahulah. Aku dah cari tak jumpa, umur dah 30 lebih ni. Jangan takut, jodoh di tangan Tuhan. Jodoh aku kat tangan Tuhan. Macam mana aku nak tengok jodoh aku Tuhan pegang ke dengan tangan dia? Kalau ada orang tak faham benda tu, muhkam. Maknanya Allah ada tangan, jodoh kau dalam tangan Allah, Allah tengah pegang jodoh kau. Nanti Allah akan lepaskan bagi kat engkau, diturun kat bumi. Macam tu ke? Faham macam tu? Jodoh di tangan Tuhan berarti Allah ada tangan, pegang jodoh tu. Orang yang paling bodoh pun takkan faham macam tu lah. Tapi dia faham macam tu, dia lagi teruk pada bodoh. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengubah siang dan malam. Maksudnya anak Adam tu mencaci masa, mana dia tak suka masa-masa yang menyusahkan dia lah sebenarnya. Maksudnya apa maksud anak Adam mencaci masa itu? Maksudnya dia mencaci masa-masa yang dia lalui, masa itu masa yang menyusahkan dia. Contohnya dia kata, aduh PKP ni, aduh celaka betul lah PKP ni. Macam-macam perkataan lah dia keluar. Saya tak naklah sebut semua tu. Cuma saya bagi contoh je lah. Celaka betul PKP ni, kenapa kena PKP. Dia mencaci masa tu. Ataupun dia caci orang yang mengenangkan PKP tu, itu lain lah dia caci. Tapi mana dia caci masa tu, contohnya dia mencaci satu masa yang berlalu, selalunya yang menyusahkan dia. Selalunya masa yang menyusahkan dia lah yang dia caci. Kenapa berlalunya masa ni yang menyusahkan aku? Kalau masa yang berlalu tu benda menyenangkan dia, dia tak caci, dia suka, betul? Jadi sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu, ana uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Mana aku yang mentakdirkan, menetapkan berlakunya masa-masa yang susah yang berlalu dalam kehidupan kau tu, aku yang takdirkan. Jadi bila kau caci masa yang susah tu, seolah-olah kau mencaci aku. Sebab aku yang ciptakan masa tu, aku yang takdirkan PKP ni, walaupun diumumkan oleh Datuk Ismail Sabri ke, Perdana Menteri kita ke, KKM ke, MKN ke, tetapi yang mentakdirkan akan berlakunya PKP ni, MCO, PKP, PP ke, PB ke, apa ke, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita cacilah masa tu, berarti seolah-olah kita mencaci Allah Ta'ala, seolah-olah kita tak reda dengan takdir Allah Ta'ala. Apa yang berlaku ni semuanya dengan takdir Allah Ta'ala. Cuma kita tak adalah jadi Jabariyah. Kita tak macam Jabariyah. Akhirnya semuanya takdir. Jadi buat maksiat pun takdir. Semuanya takdir. Tak. Maksudnya kita tahu hakikat sebenarnya Allah yang tetapkan pada tahun 2021 ni, 2020-2021 ni, manusia akan diuji dengan COVID. Macam zaman dulu diuji dengan ta'un, diuji macam-macam. Sahabat Nabi diuji dengan ta'un puluh-puluh ribu atau ribu mati. Kita diuji dengan COVID, yang namanya COVID lah, namanya Corona ni. Diuji, Allah Ta'ala uji. Nak tengok siapa yang sabar, siapa yang beriman, siapa yang percaya kepada Allah, siapa yang putus asa, siapa yang syukur, sabar dan sebagainya, nak uji. Tapi Allah Ta'ala jalankan asbab lah. Asbab tu dibuat. Ada yang akan umumkan bahawa PKP menyebabkan ada yang hilang kerja, yang tak bekerja dan sebagainya, tak boleh keluar rumah. Itu asbab saja. Faham? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maksudnya kita jangan mencaci segala apa yang berlaku ni. Ini ada banyak hadis lagi, contohnya mencaci angin. Ada yang mencaci angin, la tasbur rih. Ada orang yang mencaci angin, ada yang mencaci hujan pun ada. Apa dia celaka tu hujan ni, celaka tu langit ni, habis baju aku sudah semua jatuh, dah basuh penat-penat, kotor balik jatuh dalam longkang. Celaka punya angin. Maknanya seolah-olah dia mencaci Allah. Sebab tu Allah kata wa ana dahru, maksudnya bukanlah Allah tu angin, bukanlah Allah tu masa. Allah tu bukan masa. Maksudnya aku yang menciptakan masa itu, aku yang menciptakan angin itu, aku yang menciptakan hujan, semua benda aku cipta.
aku yang takdirkan, aku yang tetapkan PKP ke, PKPBB ke apa, aku yang takdirkan. So jangan caci benda tu. Jangan caci. Maknanya terima dengan redha dan bersabar di dalam menghadapinya. Kalau mencaci ni maknanya dia telah menyakiti Allah Ta'ala. Allah tak sakit hati pun. Mustahil Allah sakit hati. Maknanya dia ni bakal menerima azab. Natijah daripadanya, misalnya kalau kita sakitkan hati orang tu, misalnya silap-silap orang tu lempang kita, betul? Kalau orang tu dia kuat, dia mampu, kita sakitkan hati dia, dia geram, pom, dia lempang kita, betul? Silap-silap. Jadi seolah-olah Allah kata dia menyakiti aku, Allah tak akan sakit hati. Mustahil Allah Ta'ala itu boleh berubah dengan perbuatan anak Adam. Mustahil Allah sakit hati. Maka ulama kita mengatakan ahli sunnah wal jamaah, maksud dia di sini, kau sakitkan hati aku, tunggu dengan kau, azab akan datang nanti. Maksudnya kita ambil ghayah daripada ataupun kesan daripada apa yang dia buat. Maksudnya bila menyakiti Allah Ta'ala, berarti siap-siaplah kau, tak lama lagi azab sedang menunggu kau, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kalau kau taubat, mungkin selamat. Tapi silap-silap di dunia lagi Allah Ta'ala balas dengan azab. Itu maksud Allah Ta'ala itu, anak Adam menyakiti aku tu, maknanya bukan Allah Ta'ala tu jadi sakit hati, jadi tak ada. Allah Ta'ala dia qadim, mustahil dia berubah-ubah, mustahil. Allah Ta'ala tak terkesan langsung dengan dosa dan pahala manusia. Sebanyak-banyak dosa satu dunia ni menyakiti Allah Ta'ala pun, berdosa pun, Allah Ta'ala dia tetap teguh, sempurna, tak berubah sedikit pun. Dalam hadis kursi nanti akan ada hadis-hadis yang banyak lagi. Allah Ta'ala kata sedikit pun tidak mengubah kerajaan aku, sedikit pun tidak menambah atau mengurangi kerajaan aku. Allah Ta'ala tu dia maha sempurna, dia tak berubah dah. Cuma Allah Ta'ala cakap dalam bahasa kiasan. Maksudnya, kau sakitkan hati aku, siap kau. Seolah-olah macam tu lah. Tapi mustahil Allah Ta'ala tu disakiti, Allah Ta'ala tu sakit hati, mustahil. Allah Ta'ala guna bahasa-bahasa yang mutasyabihat. Wahabi nak kata muhkam, lantak dia lah. Tuhan dia boleh berubah-ubah. Maknanya Tuhan Wahabi ni boleh berubah-ubah. Tuhan Wahabi boleh sakit hati, Tuhan Wahabi boleh gembira, Tuhan Wahabi boleh berubah-ubah. Tuhan kita Allah Ta'ala maha sempurna. Allah tak terkesan langsung dengan makhluk. Allah satu dunia ni kafir ke, satu dunia ni beriman, bagi Allah sama saja. Allah maha sempurna, tidak berubah. Dia maha sempurna. Faham itu bahaya tu kalau orang tak faham akidah, bila belajar hadis, masalah besar. Wahabi konon-kononnya belajar lahir-lahir tu belajar Bukhari Muslim. Dia tak ada belajar dia kata Syairah, ilmu kalam ni sesat semua. Atau lahir-lahir tu belajar Bukhari Muslim, lepas tu jadi Allah Ta'ala sakit hati, Allah Ta'ala ada tangan. Itulah dia Wahabi. Faham Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung insya-Allah pada 2 minggu lagi insya-Allah. Jadi setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta maaf lah kalau saya tak marah. Saya kalau bab akidah ni saya tegas. Saya memang tegas. Kita tak boleh teragak-agak takut-takut dengan Wahabi dah, tak ada. Wahabi itu salah, dia tetap salah. Tak puas hati, jom datang sini berdebat. Datang sini berdebat. Jangan panggil saya berdebat, saya tak pergi. Jangan panggil saya berdebat, saya tak akan pergi. Nak datang sini kita berdebat. Kitab semua ada, lengkap. Kalau berani datang sinilah. Kalau tak puas hati, nak berhujah, nak muzakarah, tak berdebat lah, nak muzakarah, amai sini datang. Pintu saya sentiasa terbuka, datang sini. Nak panggil saya pergi berdebat, tak ada. Kita tak ada masa nak pergi layan, pergi berdebat. Kita hanya menegakkan hujah kita saja. Kau tak puas hati, kau datang sini, kita muzakarah, kita debat. Kau panggil, saya tak pergi, buang masa je. Nak datang sini. Kita ada banyak masa lagi, kita dah ada kuliah, ada kelas. Saya pagi sampai malam ada kelas. Tak ada masa nak layan debat-debat ni. Jadi kalau nak datang sini, kita muzakarah, kita tengok, kita debat tengok. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tak maaf kalau terkasar. Itu bukan kasar, bukan marah namanya. Menurut bagi saya tegas.
satu ketegasan, tak bagi muka punya kat dia orang ni. Jadi setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua, mudah Allah bagi taufik, kita faham, amalkan, sampaikan, tangguh dengan kafarah menjadi subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.